sebab ramai tak tahu dia punya financial planning. Kos hari hidup kita lebih tinggi daripada gaji kita. So sebab tu kita kena sedar diri, sedar ruang dan sedar kewangan kita banyak mana. Terlupa untuk mengukur baju di badan sendiri. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari penonton setia Wanita hari ini. Terima kasih kerana tidak jemu-jemu untuk menyokong kami untuk siaran 16 Mac 2022. Hari ini hari Rabu dan saya bertuah sekali kerana bersiaran dengan Sukita Chandra. Wow, bertuah ya awak. Saya pun bertuah juga kerana bersiaran dengan Fatin Hamimah Yusof. Apa khabar anda semua penonton-penonton WHI? Kami harapkan anda dalam keadaan yang sihat-sihat sahaja dan terus bersama kami sepanjang 1 jam ini. Ya, Fatin, betul. Kalau setiap kali kita memberitahu mereka yang mereka boleh menyapa kami di laman Facebook WHR, sering kali ada pelbagai komen-komen anda. Jadi terus kongsikan komen anda. Bolehlah komen kalau baju kami cantik ke, kan? Rambut saya cantik ke, rambut dia cantik ke. Ada soalan-soalan yang mungkin istimewa. Kami akan bacakan. Kalau ada masa kita akan panjangkan dekat tetamu kita. Tapi Sugi, sebelum itu kan kita hari ini sangat-sangatlah bertuah sebab kita merasakan sesuatu kejayaan yang dibina oleh kaum Hawa. Yang mana kita nak kongsikan. Yang mana Alia Yong yang merupakan ratu peluncur air membanggakan kita dengan satu kejayaannya. Ya, telah merangkul gelaran juara keseluruhan terbuka wanita di kejuaraan Mumba Masters di Melbourne, Australia semalam. Dan Alia ni hanya berumur 18 tahun dan telah meraih emas selepas mencatat mata melebihi peluncur daripada Chile dan juga New Zealand. Tahniah Alia. Saya suka sebab semalam Fahrin dan saya pun telah berkongsi kisah inspirasi dua orang wanita. Hari ini pun kisah kejayaan seorang gadis muda yang boleh juga dijadikan inspirasi oleh kita semua. Jadi tahniah Alia. Kami sangat bangga atas kejayaan. Saya kira ini adalah satu kebangkitan kepada Alia kerana 2020 sepatutnya Alia ada pertandingan di Amerika Syarikat tak silap saya, tapi disebabkan atas faktor kesihatan COVID ditundakan. Dah sampai sana dah tapi tak jadi. Jadi hari ini pastinya Alia pun rasa puas dengan kejayaan beliau. Tahniah sekali lagi kita ucapkan. Itu berkenaan dengan Ratu Luncur Air negara kita. Dan seterusnya Sugi, kita tak pernah pun jemu-jemu untuk mengingatkan dan juga mengupdate sedikitlah kan berkenaan dengan COVID-19. Ya, betul. Kalau anda seperti anda dah tahu, kita pun dah nak masuk fasa endemik ini. Jadi kita hidup bersama virus COVID-19 ini dengan mengambil langkah-langkah keselamatan. Dan kalau kita lihat statistik pun setakat semalam kes yang direkodkan adalah sebanyak 26,534 kes. Angka yang masih lagi besar. Masih lagi tinggi, masih lagi menakutkan. Tapi kita tadi Sugi ada katakan hidup bersama virus ini tidaklah orang kata kita boleh bersenang lenang. Kita perlu hidup bersama virus ini dengan mengenali dan juga fahami tentang COVID-19 ini betul-betul melalui pembacaan dan sumber-sumber yang sahih. Selain itu kita kena teruskan amal langkah-langkah pencegahan macam kita pakai pelitup muka, penjarakan fizikal dan juga sanitasi tangan selalu, dan juga dapatkan vaksin dan juga dos penggalak kalau dah dapat tarikh vaksinasi, dan juga sentiasa lakukan penilaian risiko kendiri. Okey, baik. Dan Fatin, bila bercakap berkaitan dengan makanan pula, okey, saya nak tanya awak ni suka ambil gula yang banyak, garam yang banyak ke macam mana? Ataupun awak jenis yang okey, saya tak suka makan gula banyak lah, health conscious lah orang kata. Tapi boleh ke jujur
betul kan? Kalau sejujur-jujurnya kan, kita kadang-kadang orang kata apa, kalau makanan yang ada salted egg lah, telur masin lah, ada ikan bilis goreng panas-panas tu, semua yang kita tak suka kan. ada self-control suka sangat. Kuranglah Sugi. Dan mungkin anda pun berkait dengan apa yang Fatin kongsikan. Jangan tipu. Okey, dan minggu ini adalah minggu kesedaran garam. Jadi kami nak kongsikan bersama dengan anda sedikit mitos dan juga fakta. Sering kali kita dengar. Okey, Fatin mulakan dengan mitos. Betul ke Sugi, orang cakap garam bukit lebih baik daripada garam biasa? Okey, ini perkongsian oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, di mana sebenarnya, ini fakta ya, sebenarnya semua jenis garam, sama ada garam bukit, garam buloh ataupun garam Himalaya, semuanya adalah garam yang mempunyai natrium ataupun sodium yang hampir sama. Jadi rata-ratanya boleh kita katakan sama je, garam adalah garam. Jenis garam tu tak memainkan peranan pun. Ini kalau boleh kita kongsikan juga had pengambilan garam yang mana tidak melebihi 1 parasudu teh sehari, termasuk garam tersembunyi bagi mengurangkan risiko hipertensi, sakit jantung, strok dan juga kerosakan buah pinggang dan juga kanser. Tadi penerbit kami kata macam mana nak kurangkan ni kalau kicap masin dengan telur goreng dengan nasi panas-panas. Lapar pula perut saya. Tapi kita hadkanlah. Apa-apa pun orang kata moderation is key. Kalau boleh kita amalkan ataupun kawal daripada sekarang ini kan, waktu kita dalam usia muda ni. Okey, lepas ni nak insaf ke? Tak nak ambil banyak sangat garam? Akan insaf sikit. Okey. Hari ini kami bawakan anda satu topik yang cukup menarik, yang harus diberikan perhatian. Tapi sebelum kami nak kongsikan topik itu, kami nak kongsikan TikTok berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Jom. Apa gelak? Siti pinjam 50, nanti gaji akak bayar. Habis hutang saya yang 2 bulan lepas tu bila akak nak bayar? Kan akak dah cakap gaji bulan ni nanti akak bayar. Nah, bayar Ya, akak tahulah selama ni akak bayar kan. Bukannya akak tak bayar, cuma lewat sikit je. Kak, dah gaji kan semalam? Dah tu kenapa? Dah, jap aku datang. Siti suruh saya minta akak hutang dia. Nah, ambil ni duit. Terima kasih, Kak. Customer jalan-jalan beli barang, asal cerita akak hutang duit dekat orang. Bukan niat saya nak cerita, tapi akak yang buat-buat lupa. Molok manusia, selagi ada lidah, boleh je jadi puaka. Nak mengata, burukkan orang. Jika tak mampu bayar hutang, janganlah berhutang. Dan bila berhutang, usaha sedaya upaya untuk bayar, bukan tangguh-tangguh. Pelik kan, Kak? Apa yang pelik? Kasut boleh beli, tapi hutang macam tak ada usaha nak bayar. Biar nampak miskin, padahal memang orang miskin. Kuturuti, ku mati aman. 25% golongan belia muflis di awal usia 20-an. Kenapa diorang ni muda-muda dah muflis ni? Okey, perhatikan 4 perkara. Sebab dan punca kenapa ramai belia muflis. Yang pertama adalah membeli kereta hendak bukan kereta keperluan, iaitu melebihi 15% daripada gaji bersih. Dan masalah yang kedua adalah dengan gairah menggunakan kad kredit tanpa kawalan. Yang ketiga, dengan gaya hidup yang bermewah-mewah. Dan yang keempat, punca ramai yang muflis adalah disebabkan berkahwin dengan kos yang tinggi. Right? Sekiranya anda golongan belia, sila berhati-hati kepada 4 perkara ini. Untuk ilmu kewangan dan pelaburan secara holistik, follow MJ rapat-rapat. Okay, komen berapa bajet kahwin anda pada waktu usia muda anda ni. Sebab tu saya tak kahwin lagi. Saya tak nak muflis di usia muda. Alamak. Okey, kalau cakap mengenai muflis di usia muda ni kan, pasti ramai tertanya kenapa sebenarnya, apa punca muflis di usia muda? Adakah disebabkan tak boleh nak membezakan kehendak dan juga keperluan, atau macam Sugi pakai apa hari ni? Saya nak kena ada jugalah. Betul. Dan tadi saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh yang penonton tadi di TikTok yang terakhir tu. Sebab dikatakan sejak tahun 2017 sehingga Jun 2021, kes muflis melibatkan 63% golongan berusia di bawah 34 tahun. Dan dikatakan juga antara punca yang dikongsikan tadi termasuklah menjadi penjamin kepada ibu bapa untuk membeli kenderaan dan penggunaan kad kredit yang terlalu banyak. 20 tahun, awal 20 tahun dah ada 5 kad kredit. Wow, ini sebenarnya orang kata penyakit dalam pelaburan ataupun keuangan kan. Kita tak naklah menjadi orang kata salah seorang daripada lumpuh keuangan ni, tapi itu kejap lagi kita akan kupaskan dengan
dengan lebih lanjut lagi kan, kalau anda ada juga pengalaman anda berkenaan dengan topik hari ini ataupun pandangan anda, please hantarkan kepada kami. InsyaAllah kami akan panjangkan kepada tetamu-tetamu kita. Dengan kata tetamu kita hari ini bermula dengan huruf A kedua-duanya. Oh ya, okey. Jadi kalau nak tahu siapa, jangan ke mana-mana. Kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Siapa? Siapa? Wanita hari ini. Wanita hari ini. Aziz, kau tengoklah beg tangan dia pakai tu. Cantik betul. Aku tengok kat KCC beribu-ribu tau harga dia. Ui, eksklusif tu. Kau tak mampu kan? Diam. Dah siap. Thank you, sweetheart. Bye. Hormon sensitif kau tu dah terlebih, tahu tak? Biasalah orang cakap pasal bab-bab branded ni sebab dia orang mampu. Kalau kita mampu, apa salahnya kita pakai? Tapi kita kenalah ukur baju di badan sendiri. Aku stres. Okey, aku stres sangat. Aku stres lah. Aku pun nak juga pakai benda mahal, branded. Ni laki aku tak mampu pula. Menyakitkan hati aku. Kalau tak, aku dah setaraf dengan dia, tau. Allah Aziz, dah. Jom. Kau ni kan? Kau buat apa kat sana awalnya kau balik? Kau tahu tak, tengah si gila-gila sampai 80%. Ya Allah, aku dah tak tahan dah ni. Aku tak tahan nak bergaya pergi office tu, okey? Ui, banyaknya duit kau. Gaji pun tak masuk lagi. Alah, biarlah laki aku ada bagi duit. Dia suruh bayar sewa, bil air, bil api. Alah, taklah. Biarlah aku pakai dulu, nanti pandai-pandailah cerita. Biar betul kau ni. Apa laki kau kan? Biarlah bapa, asalkan aku bergaya, okey? Ya Allah Aziz, kau ni. Macam ni lah. Kalau kau dah tak sup sangat nak pakai barang-barang berjenama tu, esok aku ajar kau. Itu antara senario yang kita nak kongsikan hari ini berkenaan dengan topik kita, muflis di usia tua. Saya tadi ada dengar biar papa asalkan bergaya. Lagi satu ada ukur baju di badan sendiri. Saya nak tanya penonton anda yang manakah? Kedua-duanya sama maksud tapi yang mana lebih kurang? Okey, baik, dan seperti yang Fatin dah kongsikan tadi, kedua-dua tetamu kita hari ini nama mereka bermula dengan huruf A. Awak pun A juga, Ayu Sugi. Oh, saya Ayu Sugi. Okey, baik. Kita bersama dengan Aisyah Azman di studio. Hai Aisyah. Assalamualaikum. Wow, ceria Aisyah hari ini. Ya. Sangat muda dan tidak muflis. Ya, saya lah yang tidak muflis. Okey. Ya, dan kita juga bersama dengan Dr. Azizul yang bersama kita dalam talian. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam, Fatin. Macam berjanji-janji warna baju kita hari ini ya semuanya. Selamat tengah hari, Doktor. Okey, baik Doktor. Sebelum kita mulakan perbincangan kita, Doktor, mungkin saya boleh bacakan beberapa komen di Facebook yang telah dikongsikan ya, Doktor. Syasha berkata sekarang ni kalau dah berhutang, yang minta hutang kena maki. Walhal dia yang berhutang, dan kalau dah berhutang pandai-pandailah bayar. Jangan sampai dia diminta, dan kalau hutang bank pandai-pandai pula, takut tak bayar. Adoi. Okey, Doktor, bila cakap mengenai muflis di usia muda ni, hutang pastinya sesuatu yang tidak boleh kita lari. Betul? Kalau kita muflis pun kita masih lagi perlu membayar hutang itu dan dibawa-bawa sehingga ke usia tua. Tapi Doktor, mungkin di permulaan ini kita Doktor boleh kongsikan sebenarnya yang muda-muda ni, apa yang menyebabkan mereka seringkali dalam golongan yang muflis ini terperangkap? Mengapa, Doktor? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sugita, terima kasih Fatin. Hai Aisyah. Okey, saya rasa topik ni kita baguslah wanita hari ini ulang supaya kita sentiasa ingat dan benda sentiasa tertanam pada kita. Terutamanya bila Sugita sebut tadi orang muda, definisi muda ni kan. Dan memang betul kita ada statistik yang agak membimbangkan ya. Golongan yang muda ini mempunyai jumlah yang sangat luar biasa diisytiharkan muflis tu.
menjawab tadi isu tadi kenapa orang muda terpengaruh, kita kena ingat begini Sugita. Kita hidup hari ini bukan macam zaman mak ayah kita dulu. Zaman mak ayah kita dulu, kalau kata kita nak tunjuk gelang yang kita beli paling besar dekat mana, gelang paling besar waktu kenduri sahaja. Tapi zaman ini orang beli apa sahaja kita boleh upload dekat sosial media. Maka sosial media dah jadi satu platform. Hari ini orang berlumba-lumba, dan kalau kita perasan masyarakat kita dia hidup begitu. Dia hidup dalam dunia maya, dunia yang begitu. Maksud dia hari ini kalau kita tengok TikTok laju je, cepat saja. Orang boleh buat video yang bagus, konten yang bagus, orang boleh tunjuk juga apa benda yang dia beli dan sebagainya. Kita tukang kagum je. Macam saya tak mampu, macam Sugita kaya, Fatin kaya. Yang kedua kita kena ingat siapa yang mempengaruhi ini, yang jadikan orang muda ni adalah selebriti, influencer dan sebagainya. Sebab itulah saya selalu kesan begini. Jadi selebriti, jadi influencer, jadi pengacara yang cantik dan jelita, kita bagi sampel dan contoh yang baik-baik kepada orang yang suka kita. Jadi mana dia apa saja yang kita beli, kadang-kadang adalah benda yang tak semua benda kita perlu tunjuk. Ya Allah, cantiknya Sugita beli ni, dia pun besok beli. Jadi bagi teladan yang bagi. Yang ketiga pengiklanan hari ni kita tengok agak gerila lah di mana-mana. Dengan artificial intelligence hari ni, kalau Sugita sebut satu benda je, Fatin sebut satu benda je, dekat sosial media kita akan keluar semua benda tu. Beg, tangan, jenama, kulit, wire. Dia akan keluar tiap hari benda tu. Yang keempat, kita perasan ada satu istilah disebut iaitu FOMO. Fear of missing out. Ada orang ni dia cukup takut ketinggalan dengan trend. Semua jenis kasut yang Fatin ada, yang Sugita ada, dia pun nak ada. Dia tu. Dan lain sekali, yang ni banyak berlaku jugalah kepada orang muda apabila dia teruja nak kaya, mereka mudah terkena tipu dengan skim-skim kewangan ni. Ada skim cepat kaya, skim pelaburan yang pelik-pelik dan sebagainya. Jadi benda-benda macam itulah yang saya rasa kita kena hati-hati sebagai generasi muda. Betul. Itu mukadimah je, Sugi. Kita nak tanyakan kepada Aisyah kan, kalau bercakap mengenai gaya hidup sekarang ini, ramai sebenarnya influencer kan. Kadang-kadang kita bekerja, kadang-kadang rata-ratanya bekerja untuk kita antaranya review barang-barang dan sebagainya. Tapi melihat kepada yang melihat dan juga mengagumi ini, sanggup menghabiskan ratusan ataupun puluhan ribu nak sama dengan artis-artis, nak rasa, nak ada pengalaman. Tapi yang bermasalahnya mereka, pendapat Aisyah sendiri. Hai, Assalamualaikum. Salam. Pendapat Aisyah sendiri sebagai orang muda, sebenarnya kita ni orang muda, nafsu kita tengah tinggi, tengah membuat-buat. Kita punya pengaruh pun sangat mudah untuk kita pengaruh dengan kita punya sekeliling. Maksudnya perkara ini berlaku juga, salah satu sebab adalah pengaruh rakan sebaya. Maksudnya sekeliling kita, bila kita berkawan dengan anak-anak orang kaya, tapi sedangkan kita bukan anak orang kaya. Tapi keinginan kita itu sama seperti anak orang kaya. Jadi perkara itu berlaku, sepatutnya keinginan itu seiring dengan pendapat masing-masing, maksudnya pendapatan masing-masing. Itulah orang cakap ukur baju di badan sendiri kan. Tapi Aisyah, nak tanya juga, Aisyah mula bekerja pada usia umur berapa tu? Aisyah start bekerja umur 20. Okey, 20 tahun. Okey, Aisyah masa start bekerja tu dah membeli kereta, membeli rumah. Berapa tahun kemudian komitmen tu wujud bagi Aisyah? Sebab ada orang, dia baru mula bekerja tapi mungkin 6 bulan ataupun setahun dah beli kereta yang mewah sehingga kan susah nak bayar. Bagi Aisyah sendiri? Pendapat Aisyah untuk yang baru mula bekerja. Macam Aisyah dulu masa mula-mula bekerja, Aisyah tak ada keinginan untuk nak kehidupan yang mewah, untuk nak beli kereta yang mewah atau beli rumah besar, ataupun macam sekarang ni wanita memang tak dapat dipisahkan dengan handbag branded, betul. Jadi keinginan macam waktu sekarang ni usia-usia 20-an hingga ke 30-an tu, keinginan untuk nak beli handbag tu, ya Allah, macam bila tengok cantik je, bila tengok orang pakai cantik je. Tapi kita kena fikir juga pendapatan kita macam mana. Macam Aisyah kumpul duit, memang dah target, aku umur 24 aku nak achieve, aku nak beli kereta. Untuk umur 26 aku nak beli rumah. Macam tu Aisyah punya target. So Aisyah akan kumpul duit dulu, kita tengok kita dah mampu dan baru kita beli. Baik. Dan Fatin dan juga doktor bersama dengan Aisyah. Doktor, kalau kita nak salahkan mereka yang berkongsi di media sosial ni, mungkin tidak begitu adil lah.
bagi saya kan, mungkin doktor boleh betulkan saya, sebab mereka bekerja keras, mereka juga ingin membeli apa yang mereka inginkan, dan ada yang seperti yang Fatin katakan tadi, bekerjasama dengan beberapa jenama, jadi menjadi influencer juga adalah tugasan mereka, satu job kan. Jadi di sini doktor, mungkin kita boleh tukar sedikit persepsi golongan muda dan juga orang ramai mengenai sukses. Ada orang dia kaitkan sukses dengan kereta mewah, beg-beg berjenama kalau kita show off kan. Jadi di sini adakah doktor merasakan yang persepsi ini juga menjadikan seseorang itu muflis, dan mungkin sekaligus doktor boleh kongsikan implikasi kad kredit. Kerana bila dah ada nafsu tu kita nak juga beli, masa itulah kita ambil kad kredit. Okey. Terima kasih Sugita. Okey, dia bila Sugita cerita tentang persepsi ni betul. Sebenarnya kan dalam hidup ni macam Sugita kata tadi kan, kita sepatutnya tak perlu salahkan sesiapa pun. Tak perlu salahkan selebriti ke, influencer ke, dia letak kereta mewah ke, handbag dia bagus ke, sebab itu berbalik pada hak dia. Hak dia lah, lantak dia lah dia nak letak apa pun kan. Akhirnya yang paling penting sebenarnya adalah diri kita. Diri kita tu yang kita kena educate. Sebab itulah saya selalu tulis, saya selalu pesan dalam buku saya, kata pendidikan yang paling penting sebenarnya adalah mengawal emosi kita. Sebenarnya kan, kalau kita perasan, perbelanjaan paling besar adalah belanja emosi kita. Kita belanja emosi kita apa? Kita nak beli apa? Nak beli handbag. Emosi je sebenarnya kita keperluan kita mungkin 1-2 handbag je. Tapi kalau kita buka almari, kita ada 16 handbag. Maknanya dia apa? Kita memenuhi keperluan emosi kita tu. Maknanya kita beli tu sebenarnya, ya Allah, tak boleh tidur malam lepas tengok handbag dekat KLCC kan. Kan? Sebab apa? Sebab kita nak tampung emosi dan keperluan kita tu. So sebenarnya kita tak perlu salahkan siapa pun. Ada orang memang hobi dia memang betul, ada orang taja dia review produk dan sebagainya. Tapi akhirnya kita tanya diri kita. Sebab itulah saya selalu pesan begini sekitar. Sebelum kita nak buat hutang, terutamanya orang yang melibatkan kad kredit lah. Kad kredit ni kita kena faham begini. Kad kredit ni kita membelanjakan duit masa depan. Duit masa depan ni maksud dia apa? Duit tu kita tak dapat lagi. Tak ada duit. Tapi kita dah pakai dah. Bulan depan dapat duit, jadi kita pakai. Satu. Yang kedua, kita kena sedar. Kad kredit ni dia punya kadar gandaan dia yang dikenakan kepada kita sangat luar biasa. Dia 15% hingga 16% setahun. Jadi bayangkan kita punya dividen ASB pun baru 5%, dia kenakan berkali ganda begitu. Jadi siapa yang menggunakan kad kredit masih lagi membayar pada kadar minimum, percayalah tempoh yang diambil kurang lebih 10 tahun untuk kita selesai bayaran tersebut. Jadi apa benda yang kita kena hati-hati? Nombor satu, kita kena begini. Setiap kali kata kita nak buat hutang, saya selalu pesan begini. Kalau nak buat hutang, nombor satu, tanya diri kita apa manfaat kita dapat daripada hutang tersebut. Tanya diri kita, kalau saya buat hutang ni, manfaat dia apa pada saya? Nombor dua, hutang ni dia menambah kekayaan saya ataupun pelaburan saya atau tidak. Jadi kita kena tanya, mana dia saya buat hutang ni, dia menambah kekayaan saya. Kalau setakat bergaya nak letak dalam Insta sahaja, saya rasa elakkanlah. Yang ketiga, akhir sekali, yang kita kena tanya sebelum kita buat hutang, katakanlah saya tak boleh bayar hutang ni, apa jalan keluar yang terbaik yang saya boleh buat? Contoh, katakanlah kita beli kereta dan beli handbag lah, handbag. Saya jual pre-love lah, apa tu, handbag ni dan sebagainya. Boleh tak cover hutang saya dan sebagainya? Okey. Mana dia, kalau saya beli kereta, boleh tak saya jual kereta saya ni nanti, ada tak orang nak beli, nilai susut okey ke tak? Saya beli harga tanah nanti. So maksud dia, always tanya 3 benda ini. Apa yang saya dapat daripada manfaat hutang yang saya nak buat. Yang kedua, dia menambah kekayaan tak saya buat hutang ni dan sebagainya. Dan yang ketiga, apa jalan keluar ketika saya tak boleh bayar hutang ini. Okey, itu antara 3 ciri-ciri penting yang kita perlu tahu sebelum kita nak adakan hutang. Banyak lagi sebenarnya kita nak tanyakan kepada doktor dan juga Aisyah. Tapi doktor, tadi saya terkesanlah perempuan beg tangan 3 kali doktor sebut. Kadang-kadang lelaki pun ada hobi-hobi tertentu tau. Okey. Okey, tak apa. Kita akan kongsikan lagi, Sugi. Ya, tapi sebelum tu kami nak dengarkan juga pendapat orang ramai berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Jadi jom kita dengarkan dahulu. Sekitar 2019, sebanyak 60% individu muda berumur antara 25 tahun hingga 44 tahun di Malaysia telah diisytiharkan muflis mengikut laporan yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. Angka ini amat merisaukan apabila kini
lebih 10,000 individu turut diisytiharkan muflis sejak pandemik COVID-19 melanda hingga melumpuhkan sektor ekonomi negara. Angka ini meningkat 2 kali ganda sehingga Julai 2021. Selain Perintah Kawalan Pergerakan PKP, antara faktor ramai golongan muda jatuh muflis adalah disebabkan oleh kegairahan dalam berbelanja dan tidak mengukur baju di badan sendiri. Itulah yang terjadi kepada Amirul Lokman, 31 tahun, apabila dia diisytiharkan muflis di usia muda. Masa tu saya baru kerja dalam 3 tahun macam tu. Biasalah fresh graduate, jadi gaji saya tak adalah besar mana pun. Tapi masa tu saya terlalu mementingkan nafsu, gaya hidup mewah dan takut kalau kawan tempat kerja diorang pandang rendah. Jadi itu yang buatkan saya jatuh muflis. Mula-mula saya start beli barang. Barang yang saya beli tu barang branded lah, sebab nak nampak bergaya kan depan kawan-kawan. Bayangkan dalam masa satu hari tu saya boleh habiskan RM1,000 untuk beli baju, seluar dengan kasut je. Masa ni saya masih okey lagi, cuma bila dah hujung bulan tu saya terpaksa minta duit dekat mak sebab tak cukup. Lepas tu saya dah jadi sangat obses berbelanja sampailah saya mula untuk daftarkan kredit kad atas nama saya. Masa ada kredit kad tu saya tak fikir langsung dan tak kisah nak belanja apa pun. Apa yang saya minat, saya rasa masa tu saya beli je. Dalam masa yang sama saya kenal dengan seorang perempuan ni. Dia ni boleh kata orang senang lah. Jadi sebab niat saya nak impress dia, saya belikan dia barang-barang branded juga. Saya bawa dia makan dekat restoran mahal-mahal. Ada masa tu saya tak ada duit sampai saya terpaksa hutang dengan kawan saya. Kereta pun masa tu dah 3 bulan tak bayar sampai pihak bank call cakap nak tarik kereta tu. Masa tu saya dah tak boleh fikir, tapi sebab keadaan yang mendesak saya terpaksa hutang dengan Along lah. Orang kata ambil jalan pintas. Dekat situlah bermulanya titik hitam kisah saya, di mana saya pernah diugut sebab tak mampu nak bayar hutang-hutang. Kereta saya pernah kena simbah dengan cat merah. Depan rumah sewa saya, dekat pagar, bahagian pagar tu diorang letakkan bangkai kucing. Masa tu memang saya sangat stres sebab waktu tu juga saya dapat tahu yang saya telah diisytiharkan muflis. Memang dunia saya waktu tu totally dah berubah lah. Dunia saya memang gelap sangat. Saya tak boleh berfikir dan saya pernah ada rasa nak bunuh diri. Saya pernah telan pil tidur. Tapi mujurlah ada keluarga saya, diorang sedar dan diorang bantu untuk nasihatkan saya. Diorang pun ada juga tolong selesaikan hutang-hutang saya sampailah sekarang. Sejak daripada tu saya terpaksa mula balik semua daripada kosong untuk sampai ke tahap yang saya berada sekarang. Bermula daripada nak suka-suka nak adakan keperluan peribadi, kemudian duit kehabisan, lepas tu mohon untuk kad kredit dan risikonya bila Along mencari dan juga menyusahkan diri sendiri kan. Ini sebenarnya ada keinginan untuk bunuh diri. Itu yang paling mustahak sekali, yang kita tak nak jadi sebahagian daripada itu, dan dari sinilah kita nak mula untuk orang kata ambil sebanyak mana pengetahuan sebelum kita berbelanja itu. Macam Aisyah sendiri kan, kalau kita tengok sekarang ini rata-rata macam yang lepas habis belajar, okey tak sabar nak beli kereta, padahal dari mudalah kita sepatutnya menyimpan untuk waktu tua kita kan. Dan rata-ratanya macam belum lagi ada pengetahuan berbelanja yang sangat-sangat kuat. Duduk dengan ibu bapa, mungkin duduk dengan kawan-kawan rasa nak seronok-seronok. Macam mana sebenarnya pendapat Aisyah untuk kita buka mata anak muda ni, sebenarnya dari mudalah kita nak kena belajar pengurusan wang tu? Pendapat Aisyah, fresh graduate graduate ni bila mereka mula bekerja, of course lah dia orang punya gaji tidak setinggi golongan-golongan yang dah sudah lama bekerja. Betul. Jadi mereka perlu uruskan pendapatan mereka tu dengan baik, which is mereka perlu dahulukan priority. Maksudnya jangan berbelanja dengan nafsu. Maksudnya kita tengok orang yang dah berpengalaman pakai beg LV, kita pun nak pakai juga beg LV. So kita perlu
uruskan pendapatan kita tu, uruskan mana yang patut kita bayar, mana yang lebih utama, dan jika ada duit lebih baru kita boleh belanja dengan betul. Dan kalau betul-betul ada keinginan untuk menggunakan barangan berjenama, saya rasa kita usahakan ke arah itu. Kita jangan terlalu banyak hutang sehingga memudaratkan diri sendiri. Kan Aisyah? Okey, baik. Doktor, bila tadi saya sempat masa melihat laporan itu tadi, saya bercakap dengan Fatin dan juga Aisyah, dan Fatin juga telah berkata tadi didikan untuk pengurusan kewangan itu mungkin kurang dalam kalangan golongan muda, kan. Dan bila bercakap mengenai kad kredit pun kita tak ada didikan menggunakan kad kredit tu. Jadi mungkin di sini doktor boleh berkongsi sedikit tips ataupun boleh didik kita lah secara ringkasnya hari ini macam mana sebenarnya seharusnya kita menguruskan kewangan kita, dan kalau kita nak gunakan kad kredit tu, apa yang perlu kita ambil tahu? Okey. Terima kasih Sugita. Okey, dia begini. Betul, saya setuju. Kalau generasi muda kali pertama pegang duit dan sebagainya, kita tak ada pernah pengalaman pegang duit. Dulu kita hanya ada pengalaman pegang duit pinjaman pendidikan je. Kali je. Lepas tu kita habiskan, kita enjoy. Ya Allah, banyaknya duit, kan. So yang pertama. Yang kedua, kita perasan atau tidak, literasi kewangan kita rendah. Ini kita tak nafikan. Kalau kita berbandingkan literasi kewangan kita dengan beberapa negara, kita ambil contoh negara kita hanya pada paras 36 mata sahaja berbanding dengan Vietnam lebih tinggi. Vietnam 53, Singapura 58. So negara-negara lain tinggi dari segi literasi. Walau bagaimanapun, kita tak nafikan, ya. Ada data-data di dalam silibus pendidikan, hari ini ada pendidikan kewangan, saya perhatikan. Tetapi ada benda yang lebih besar dalam pendidikan kewangan ni yang saya rasa perlu kita highlight. Selain daripada tentang aset, liability, cash flow, duit masuk, duit keluar. Yang paling penting tadi yang banyak kali disebut oleh Aisyah, disebut oleh Fatin dengan Sugita ialah bagaimana kita nak kawal diri. Which is benda ni lah yang tidak diajar. Sebab itu disebut tentang literasi kewangan ni, macam mana kalau kita tengok handbag, kita tengok kereta baru, kita rasa apa tahu, macam mana kita nak kawal perasaan kita tu. Yang itu tak diajar. Yang diajar, duit masuk banyak ni, keluar banyak ni sebenarnya. Tetapi kawalan emosi tu, sebab itulah dalam satu buku Psychology of Money dia cerita, dia kata apa? Dia kata menghasilkan wang tidak ada kena-mengena dengan menguruskan wang. Ramai orang kalau kita perasan, dia bisnes bagus, duit banyak. Tetapi sebenarnya literasi dan pengurusan kewangan dia sangat lemah, tidak bagus. Dalam buku itu juga diceritakan tentang apa? Dia kata apa? Dia kata kebijaksanaan tidak ada kena-mengena dengan kemahiran menguruskan wang. Sebab itulah saya jumpa banyak kes, masuklah kawan-kawan saya ni. Profesor, knowledge baguslah, tinggi, bijak pandai. Tetapi bila datang bab urusan kewangan, ramai yang sampai muflis, sampai menguruskan duit dalam keadaan yang sangat kita tengok orang kampung relax je, SPM dia, tapi banyak sebab apa? Sebab literasi kewangan dan kefahaman emosi duit dia tertinggi. Okey, kita berbalik kepada kad kredit. Kad kredit ni saya selalu pesan. Saya jujur saya cerita dekat sinilah, saya tak ada kad kredit. Saya dah lama tak pakai kad kredit, kan. Sebab dulu ada satu falsafah, orang kata kad kredit ni kita nak guna waktu kecemasan. Syukur sejak ada debit card ni orang mula memperkenalkan, pakai dan sebagainya. Saya pun pernah terjebak lah kad kredit. Ya Allah, tak habis-habis bayar hutang dia, kan. So, salah satu langkah pertama ialah nombor satu, kita kena disiplinkan diri. Kita kena set dalam kepala kita. Makna dia, setengah orang kata kecemasan. Definisi kecemasan tu apa sebenarnya kepada kita? Hari ni kita boleh letak duit dalam debit card dah hari ni. Banyak mana pun kita boleh letak, kan. So kad kredit ni sebenarnya waktu bila sahaja kita akan pakai. Dulu orang segan nak bawa cash banyak-banyak. Orang tak aktif sangat pakai debit card. Nombor dua, kita kena ingat kad kredit ini sebenarnya kadar dia, walaupun dia katakan dalam tempoh 21 hari itu tak dikenakan cas, percayalah orang akan tunggu sampai gaji pun orang akan start bayar. Dan manusia ni dia ada satu perasaan, selagi orang tak datang ketuk pintu dia ataupun datang, cik ada hutang, cik kena bayar, dia tak akan diam. Dia pun tak tahu je sebenarnya, sebab tak ada orang bagi tahu, kan. Dia macam tu. Sebab fitrah dia macam tu. Jadi kad kredit ni adalah pembunuh yang senyap lah. Dia senyap-senyap, dia akan gandakan dan sebagainya. Jadi kalau tanya saya, orang muda, yang antara punca yang menjadikan kita cepat muflis ni, of course lah kad kredit dan sebagainya. Dan satu lagi, kemudahan kad kredit ni makin mudah. Perasan atau tidak? Senang kita nak dapat. Apply dekat bank ni dapat, dekat bank ni dapat. Dan benda tu dia akan menjadi satu alat yang bukan mempermudahkan hidup kita. Kalaulah kita jenis orang yang memang tak boleh kawal diri. Ya Allah,
cantiknya scoring ni kan. Cantiknya apa tu kasut ni. Saya cadangkan jauhkan diri daripada kad kredit. Macam mana jauhkan diri daripada COVID tu. Macam itulah. Senang nak faham kan kalau macam tu. Dan doktor daripada handbag sekarang sport rim dan kasut. Baru nampak seimbang doktor. Tapi doktor, tapi sebelum tu kan kita nak tahu juga antara kesan-kesan bila kita dah terjerumus dalam muflis ni. Tapi sekejap lagi doktor akan jawab persoalan saya tu. Saya nak bawa pemerhatian penonton kita untuk saksikan apa kata orang ramai berkenaan topik kita. Sebab ramai tak tahu dia punya financial planning, selalu overspend from what they earn, and itulah just being irresponsible in general bila it comes to spending. Mungkin sebab living cost kita, perbelanjaan kita, kita punya benda-benda kita nak beli, kos hari hidup kita lebih tinggi daripada gaji kita. So sebab tu kita kena sedar diri, sedar ruang dan sedar kewangan kita banyak mana. So jangan berbelanja lebih-lebih, jangan boros. Okay? So belanja bila perlu sahaja. Saya rasa sebab sekarang bila nak spend duit sangat senang. Macam banyak aplikasi, senang nak spend duit. Teknologi, sebab teknologi. Pandangan mata kasar saya melihat mereka satu mungkin culture shock sebab first time dapat duit sendiri. Kedua mungkin terlupa untuk mengukur baju di badan sendiri. Adakah satu ataupun mungkin saya rasa ni again pandangan peribadi terlalu tengok kawan-kawan sampai terlupa macam tak apalah tu kawan-kawan, kita belum lagi. Tapi sebab kita nak sama, tu dah sanggup berhutang, beli barang lebih daripada sepatutnya, maka dengan itu bolehlah terjadinya muflis. Saya rasa antara sebabnya adalah harga barang makin mahal dan salary orang makin sama. Selain itu, saya rasa lagi ramai orang kena belajar pasal investing. Pendapat mereka, dan di Facebook pun ada macam-macam pendapat. Adi pada zaman Ruhani telah berkongsi berkaitan dengan penggunaan kad kredit. Katanya ambil faedah daripada kad kredit tersebut. Tidak perlu bawa tunai, boleh guna untuk perbelanjaan dalam talian, boleh guna faedah 0% bayaran bulanan, tebus mata ataupun redeem point kad kredit kan. Tapi apa pun kena tetap disiplin membayar, barulah hati tenang dan juga bahagia. Setuju sangat dengan Adi. Dan Aisyah, apabila bercakap mengenai orang muda, nafsu dan orang muda untuk membeli barang tu susah untuk dipisahkan. Dan Aisyah sendiri berada dalam industri ini, pastinya nafsu untuk membeli itu tinggi. Bagaimana Aisyah mengawal diri Aisyah supaya tidak berbelanja melebihi had yang Aisyah boleh? Okey, macam Aisyah memang honestly dikelilingi dengan orang-orang yang pakai barang mewah saja. Jadi okey, jujurnya Aisyah ni seorang yang kurang berkawan. Jadi orang kurang melepak-lepak ke apa ke, kalau habis kerja memang terus balik. Jadi itu antara faktor lah sebenarnya Aisyah tak terjerumus untuk ke arah orang cakap nak kehidupan yang sangat mewah. Jadi macam dalam dari segi Aisyah spend, Aisyah punya pendapatan juga, Aisyah uruskan Aisyah punya perawatan. Aisyah memang utamakan mana yang lebih penting. Maksudnya bil-bil kita punya bulanan, kita punya komitmen. Jadi perkara-perkara tu yang cakap bila ada duit lebih baru kita akan beli. Jadi sejujurnya Aisyah, didikan pengurusan kewangan ni Aisyah belajar pada usia berapa? Sebab masa kita kat sekolah, kita tak tahu pun bagaimana nak menguruskan kewangan setelah kita dah habis universiti, start kerja. Yalah, kita asyik masuk duit dalam tabung. Itu je kita tahu. Kita perlu. Awak tabung buluh kan? Tabung ayam. Aisyah, ada didikan pengurusan kewangan tu? Dari segi pengurusan kewangan, Aisyah mula belajar bila Aisyah dah ada komitmen. Bila dah ada komitmen, kita akan automatically kita akan disiplinkan diri kita. Kita akan kawal nafsu. Kalau kita nak beli benda-benda yang rasa macam tak berapa penting je, kita akan fikir, komitmen aku ni
cukup ke untuk aku bayar? Dan every month Aisyah akan make sure yang pendapatan Aisyah tu 30% daripada pendapatan tu simpan. Selebihnya kita akan bayar mana yang patut dan kalau ada lebih baru kita berbelanja. Okey. Ini sangat memberi inspirasi juga kan kepada anak muda di luar sana. Menyimpan tu sangat penting. Baik, di hujung siaran kita ni mungkin Dr. Azizul boleh kongsikan antara kesan kepada ekonomi kalau sekarang ni boleh keluarkan KWSP dan sebagainya. Apa sahaja yang tinggal kalau semua anak muda muflis kan. Jadi kita nak ada satu tips ataupun kata-kata daripada doktor sendiri untuk kita tak nak berbelanja secara lebih dan juga membahayakan diri kita. Silakan. Okey, terima kasih Fatin. Okey, saya suka tadi bila Aisyah sebut 30% daripada apa yang dia dapat akhirnya dia simpan. Ini contoh orang muda yang sukses, cantik, jelita dan successful lah. Sebab saya selalu pesan orang muda sebab kita masih muda, so kita kena at least 30% daripada 30%, 40% daripada apa yang kita ada tu simpan sebab kita tak ada banyak lagi komitmen. Saya nak jawab sedikit tadi yang Fatin dengan Sugita kata tadi, sebenarnya data yang luar biasa ialah 70% orang yang diisytiharkan muflis adalah lelaki, Fatin. Sebenarnya wanita adalah 30% sahaja. So jangan risau, kita boleh ada handbag yang 16 tadi tu. Sebab 70% iaitu 56,173 orang yang diisytiharkan muflis adalah lelaki. Kami dengar doktor. Bagaimana kita nak atasi? Dalam masa yang singkat, nombor satu, kalau kata kita start dapat notis kita ada hutang dan sebagainya, hubungi bank. Ini prinsip dia. Bank dia macam mana pun sebenarnya, bank ni sebenarnya baik je dengan kita. Kita yang nakal dengan dia. Bila dulu bukan main lagi nak minta hutang, sanggup panjat bank, bila dah start nak bayar hutang, kita start lari-lari. So jangan sekali-kali lari daripada bank ketika dihubungi dan sebagainya. Sebab saya selalu pesan begini, kalau katalah kita ada problem untuk bayar, pergi ke bank, dia akan maklumkan kita dah hilang pendapatan. So kena buat apa? Kita nak minta untuk serah balik hutang ataupun kita nak strukturkan balik. Biasanya bank akan struktur balik lah sebab hutang ni adalah perniagaan kepada bank. Dia tak apa cik tak boleh bayar 800, cik bayar 500 saja sebulan. Kita akan panjangkan depo. Biasanya begitu. Yang kedua apa? Daftar dengan AKPK. Ini biasa. Saya selalu pesan dan sebagainya supaya dia struktur balik dan sebagainya. Jadi orang tengah dengan hutang kita dan sebagainya. Yang keempat, serah balik apa yang kita katalah kita ada hutang dengan bank tu sebab kita beli kenderaan, serah baliklah, saya tak mampulah yang kereta yang telan duit saya ni kan, serah balik kereta, rumah dan akhir sekali yang kelima saya nak pesan gini, jangan sekali-kali sembunyi ataupun melarikan diri daripada bank kan. Orang kita tutup handphone lah, tukar nombor dan sebagainya, jangan. Sebab muflis ni akan bagi kesan kita tak boleh keluar negara, kita tak boleh ada aset kita akan dibekukan, kita tak boleh ada account bank dan sebagainya. Jadi benda-benda macam ni akan menyusahkan hidup kita lah. Okey, itu dia antara implikasi sekiranya kita padat dan juga manfaat kepada penonton wanita hari ini. Saya suka juga apa yang dikongsikan doktor dan juga Aisyah kan. Yang penting adalah disiplin dan juga kita menyimpan dan jangan berlebih-lebih ketika belanja. Betul. Dan Fauzi Sabri telah berkata kurangkan gaya, gemukkan tabung simpanan. Guna gaya lebih terasa saya. Terasa kan? Baik, terima kasih kita ucapkan kepada kedua-duanya Aisyah dan juga Dr. Azizul kerana bersama dengan wanita hari ini. Masa sebenarnya sangat padat. Kita kalau boleh nak dengar banyak lagi, kita boleh teruskan di Facebook lah nanti kan. Apa pun terima kasih kepada kedua-duanya Dr. Azizul. InsyaAllah ada rezeki jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih doktor, jaga diri. Assalamualaikum. Okey, Aisyah juga. Terima kasih banyak-banyak Aisyah atas perkongsian bagaimana Aisyah menguruskan kewangan Aisyah. Baik, anda di rumah harap-harap apa yang dikongsikan memberikan manfaat kepada generasi muda, termasuklah anda yang mungkin bukan dalam golongan generasi muda tetapi memerlukan didikan pengurusan kewangan. Betul. Daripada ibu bapa juga harus didik anak-anak lah, jangan berbelanja secara berlebih-lebihan. Saya tahu teruja pegang duit tapi sedar cepat atau tidak pun. Hari ini kita sedarkan anda. Baik, kita jumpa lagi kejap lagi. Wanita hari ini berehat seketika. Terima kasih Syah. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Ku coba tempuh dunia. Takut dengannya, ku coba beranikan diri, walau jiwa dan badanku terpisah. Ku coba tempuh dunia, walau takut dengannya, ku coba beranikan diri, walau jiwa dan badanku terpisah.
muzik video Tempoh daripada Ryan, Dani dan juga kru Rama. Hari ini rasanya sesuai sangat lagu ni dengan topik kita hari ini kan, berkenaan dengan bangkit anak muda. Okey, baik, kita nak kenalkan tetamu kita hari ini, orang-orang kuat di sebalik lagu Lumpuh ni. Mereka pun telah berada dalam talian. Assalamualaikum ke semuanya. Selamat tengah hari. Waalaikumsalam. Okey, itu dia. Kalau boleh dikenalkan, yang pertama itu siapa namanya? Hai, Assalamualaikum. Saya Ryan Dida. Ryan. Hai Ryan. Saya Denny Kurama. Okey, kedua-duanya sihat? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Baik, okey. Dan kita sebenarnya ada lagi seorang kan, tapi tak dapat bersama dengan wanita hari ini. Tak apa, kita teruskan. Kalau pagi tadi sebelum saya mula ke pejabat, saya dengar lagu Lumpuh ni memang sangat memberi semangat, memberi inspirasi sebenarnya. Siapa? Tempoh. Tempoh nama tajuk lagu hari ini. Yang mana memberikan semangat sebenarnya. Kalau kita tengok muzik videonya juga, kebangkitan. Boleh kita relatekan juga dengan tempoh PKP tu. Kalau boleh dikongsikan, Dani. Bagi Dani rasa boleh cakap Kedah? Boleh, silakan. Okay, so Dani rasa lagu ni tentang kesusahan rakyat lah, which is tak kisahlah kita kaya ataupun miskin, kita tetap kena ada cabaran-cabaran yang kita selalu tempuh lah. Tu yang cuba yang dimasukkan di dalam lagu tu. So cara Okey, tengok aspirasi Dani pun bersemangat dalam muzik video tu. Okey. Dan Ryan, bagaimana pendapat sambutan orang ramai berkenaan dengan lagu Tempoh ni setakat ni? Baik, kita tahu saya dah banyak lagu yang saya keluarkan sebelum-sebelum ni kan. Ini merupakan antara single dan kolaborasi pertama saya dengan Denny Kurama dan juga Chezine. So alhamdulillah, so far ramai peminat saya masih menyokong saya dan masih memberi semangat untuk lagu ni, dan ramai you all still stream on Spotify, YouTube apa semua. So because lagu ni dia sangat related dengan orang kan, sangat related dengan rakyat, sangat related with people. So dengan tajuk hari ni pula kan, Muflis muda, jadi kita tahu sesuai sangat. Bukan sesuai sangat. Bukan mudah untuk kita melalui zaman pandemik ini. Ramai orang hilang pekerjaan, ramai orang buntu, tak tahu apa perjalanan hidup diorang. Jadi dengan lagu ini harap memberi inspirasi dan boleh menyentuh semua golongan masyarakat supaya bila dengar lagu ni dapat memberi satu inspirasi. That's what a musician patut buat lah. Macam kita orang as a singer, itulah tujuan kita dan itulah hala tuju kita, sepatutnya kita memberi inspire people. Betul. Kejayaan awak hari ini sebab memang sampai, kalau kita dengar lagu Tempoh ni memang sangat-sangat memberi inspirasi, semangat mula datang. Kalau boleh kita kongsikan di YouTube, ada yang mengatakan wow, amazing, really touching, music video dan juga melodi mengharukan, sangat deep, dekat dengan realiti hidup. Wow, ini adalah antara kata respon-respon daripada peminat-peminat anda sendiri berkenaan dengan lagu ini. Dan harapan untuk tayangan ataupun di YouTube, kalau setakat ni ada berapa tontonan, Dani? Setakat ni baru 8 point berapa lebih tau. Tak tengok lagi. So harapan dia ni untuk lagu ni kita boleh bawa ke satu Malaysia lah. Kita cuba try viralkan lagu ni untuk satu Malaysia dan juga sampai ke tapak AJL. Kalau Ryan sendiri melihat kepada anak muda sekarang ini, ada yang memilih pekerjaan, apa yang anda boleh katakan kepada mereka? Kita kena bangun dan juga tempuh apa sahaja yang boleh untuk mencari rezeki ini. Silakan. Betul, sebab kita tahu kan dalam situasi sekarang macam-macam, kita dalam pekerjaan tu very limited juga. So kita nak kena being very flexible dan kita kena tahu apa pekerjaan yang terbaik untuk kita, with apa yang kita boleh kita boleh sesuaikan diri kita dengan pekerjaan tersebut. Itu yang penting. Dan of course positivity dan happiness itu sangat penting. Macam saya, keadaan saya sekarang, mak saya tengah nazak actually. So saya tengah bercakap dengan korang ni sambil inilah tempoh-tempoh benda-benda yang kita kuatnya Ryan. Kan? So I hope with this song orang boleh menerima lagu ni dengan lebih baik dan lebih maju. Okey, kami di Wanita hari ini mendoakan, kita sama-sama doa untuk Ibu Ryan kembali sembuh dan juga dipermudahkan urusan Ryan. Terima kasih banyak-banyak atas masa anda bersama dengan Wanita hari ini. Anda penonton di rumah, kalau belum lagi melihat ataupun tonton lagu Tempoh ini, sila ke YouTube mereka dan saksikan sendiri. Terima kasih, teruskan usaha anda. Selamat maju jaya, insya-Allah ada rezeki, kita jumpa lagi. Terima kasih Ryan, Dani.
Alright, bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Itulah antara senario-senario dan apa yang boleh kita dapatkan inspirasi daripada mereka terus tempuh apa sahaja cabaran dan jugaan. Baik, terima kasih kita ucapkan dan Wanita Hari ini kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Wanita Hari ini. Wanita Hari ini. Kembali bersama kami di WHI dan sekali lagi kami nak ingatkan golongan muda supaya bila berbelanja itu ukur baju di badan sendiri. Janganlah kita berbelanja berlebihan sehingga kan menyusahkan diri sendiri dan orang kata digelar muflis di usia yang muda. Saya Fatin, dulu saya ni sukalah baju, kasut saya boleh nampak seperti mana-mana wanita di luar sana. Tapi ada satu orang kata period tu saya cuba bertanya pada diri saya, do I need it? Do I want it? Betul. Saya pun dulu masa bujang macam itulah. Tapi bila dah berkahwin, dah ada anak, saya dah tak fikir dah semua benda tu. Apa yang penting adalah penyimpanan tu. Kita harap semua pun mendapat inspirasi dan juga input yang mana kita nak tahu kadang-kadang ada kecemasan, kita nak guna duit, kadang-kadang nak macam-macam lah perkara yang kita perlukan duit. Bukan hanya baju, handbag dan sebagainya ya. Dan esok kita akan kembali untuk satu lagi topik kesihatan iaitu eczema punca dan juga cara rawatannya kita akan kongsikan esok. Jadi jangan lupa kupasannya esok jam 12 tengah hari di WHI. Sehingga berjumpa lagi, jaga diri. Terima kasih. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum.